Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida wa la hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وصديقنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيله إلى الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال شافعنا سيدنا محمد عليه وعلى آله الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرة، أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال شافعنا سيدنا محمد عليه وعلى آله الصلاة والسلام: من علم ومن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من شيء، أو كما قال صدق Rasulullah SAW. Tuan-tuan, puan-puan, Allah, sekali lagi saya bacakan kepada puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita panjatkan puji-pujian dan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini kita bertemu kembali di dalam kuliah kita yang untuk kali pertama bagi tahun 2015 ini bersamaan bulan Rabiul Awal tahun 1436 Hijriah. Jadi dalam busa kita akan menyebut hari kelahiran guru besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada sesuatu kita ambil kesempatan ini untuk kita memperbanyakkan berselawat terhadap baginda sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan selawat kita ini dia menjadi bukti kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita adalah di kalangan umat Nabi Muhammad SAW yang benar-benar mencintai, mengasihi dan menyayangi baginda SAW dunia sampai ke akhirat. Walaupun kita tidak pernah melihat baginda sesaat pun. Dan kitalah yang disebut oleh Nabi SAW dalam satu hadis sebagai ikhwan, sebagai saudara-saudaraku. Dia lebih diridui oleh baginda SAW. Dia berbanding dengan para sahabat baginda radhiyallahu alaihim ajma'in, radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi sebagai bukti kita cinta dan kasih kepada Nabi SAW, antara yang kita memperbanyakkan selawat kepada baginda SAW dan juga beramalkan ajaran-ajaran baginda dan sunnah-sunnah baginda. Belum lagi pada zaman kita sekarang
akhir zaman ini zaman yang penuh dengan segala fitnah, pada zaman yang penuh dengan segala ujian dan cubaan. Nabi SAW pernah bersabda, man amila bi sunnati aidan as-sadi ummati falahu ajrun bi ajri syahid. Siapa yang beramal dengan sunnah-sunnahku tak kala kerosakan umatku bagi maka bagi dia pahala 100 orang mati syahid. Jadi sunnah ni banyak. Yang antaranya ialah dengan kita memperbanyakkan berselawat kehadrat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga mengamalkan sunnah-sunnah baginda yang bersesuaian dengan kita. Ya, kalau kaum muslimat takkan nak pakai serban dia tak. Itu lain passion lain dah tu. Takkanlah pula nak simpan jambut. Kaum wanita sampai bermula lahir sampailah ke akhir hayat tidak akan boleh tumbuhi janggut. Berbanding dengan kaum muslimin. Maka bagi kaum muslimat pun ada juga sunnah-sunnah Nabi yang boleh diamalkan. Antaranya ialah berbakti kepada suami. 4 perkara yang Nabi SAW sebut. Pertama, taat dan berbakti kepada suami. Yang kedua, pertamanya beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya, taat dan berbakti kepada suami. Yang ketiganya, menjaga harta suami seperti harta kita sendiri. Dan yang keempat, menjaga maruah suami tak kala suami tiada, tidak ada di rumah ataupun tidak bersama dengan kita. Jadi kalau ini antara perkara yang Nabi SAW suruh bila kita buat dia menjadi sunnah bagi diri kita, kaum ibu ataupun kaum muslimat. InsyaAllah mudah-mudahan Allah SWT akan memasukkan kita ke dalam syurga daripada mana-mana pintu yang kita mahu dan kita suka. Jadi itulah dia sebagai mukadimah kita pada malam ini, insyaAllah. Jadi kita terus kepada pengajian kita, kitab Ibrul Athir, kitab tafsir Ibrul Asir buku surat 33, iaitu huraian pengenalan surah Al-Fatihah. Jadi kita akan membincangkan pengenalan surah Al-Fatihah dulu, kemudian barulah kita pergi kepada nota kita yang saya kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Pengenalan surah Al-Fatihah diturunkan di Makkah. Kata setengah ulama diturunkan 2 kali, sekali di Mekah dan sekali lagi di Madinah. Jadi apa yang ditulis oleh pengarang kitab ini, Fadilatul Syekh Al-Ustaz Ahmad bin Haj As-Sumatrani Al-Riyawi. Kerana beliau ni berasal dari Pulau Penyetak di Riau, Al-Riyawi, As-Sumatrani Al-Riyawi. Kata beliau, surah Al-Fatihah ini diturunkan di Mekah. Dan ada ulama mengatakan 2 kali diturunkan, sekali di Mekah dan sekali di Madinatul Munawwarah. Malah dalam kitab-kitab ilmu Al-Quran, ulumul Quran, para ulama berdasarkan kepada dalil-dalil yang ada berpandangan bahawa tatkala Nabi SAW didatangi oleh Jibril alaihissalam di Gua Hira pada malam 17 Ramadan, Jibril menyuruh Nabi SAW, "Iqra', bacalah." Jadi Nabi SAW jawab, "Ana biqari', aku tak reti baca." Apa yang disuruh oleh Jibril Nabi SAW baca? Apa yang disuruh oleh Jibril alaihissalam kepada Nabi SAW untuk dibaca? Ada ulama mengatakan ialah suratul Fatihah. Tapi Nabi tak boleh baca 3 kali. Kali pertama Nabi menolak, Jibril peluk Nabi sehingga Nabi tak dapat bernafas. Kemudian Jibril lepaskan dan Jibril tanya kali kedua, "Iqra' ya Muhammad." Ana biqari'. Memang Nabi SAW ummi, tidak boleh membaca dan menulis. Tak boleh baca. Jibril peluk balik Nabi kali kedua sampai Nabi tak boleh bernafas, tak boleh bernafas, tak bernafas. Ongeh Nabi. Habis buat macam tu. Kata orang proses ongeh Nabi. Cungap-cungap Nabi. Kemudian kali ketiga Jibril peluk Nabi. "Iqra' ya Muhammad." Ana biqari'in. Aku tak boleh baca. Barulah Jibril ajar Nabi, "Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam." Surah Al-Alaq ayat 1. Baik. Surah ini mempunyai banyak nama seperti Fatihatul Kitab. Surah ini banyak nama. Pertamanya Fatihatul Kitab.
Yang keduanya Ummul Quran. Ummul Quran, ibu Al-Quran. Itu ialah surah Al-Fatihah. Hati Al-Quran, jantung Al-Quran, surah Yasin. Ibu Al-Quran, surah Al-Fatihah. As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. As-Sab'ul Mathani, Sab'u 7, Al-Mathani yang diulang-ulang. Ini sebab surah Al-Fatihah ini rukun dalam sembahyang, dalam solat. Jadi diulang-ulang. Jadi kalau dah kita ni, anak-anak kita ni tak hafal surah Al-Fatihah, parah tu.